اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وسدد لساني وقلبي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قوله تسمى صفات المعاني ثم يجب له تعالى 7 صفات تسمى صفات المعاني أي تسمى الصفات صفات المعاني. Dinamakan sifat-sifat itu dengan nama yang akan sebagai sifatil ma'ani. Qauluhu tusamma sifatil ma'ani, dinamakan ia sifat itu dengan sifat ma'ani. Maf'ul kepada tusamma. Sifatil ma'ani itu bil idafati allati lil bayani, dengan kita idafat sifat kepada ma'ani, idafat allati lil bayan, idafat sandaran untuk menerangkan, idafah lil bayan. Okey. Wa dhabituhu, dhabit macam mana kita nak kenal idafat lil bayan. Sebab apa? Dia nanti dia akan sebut satu lagi idafat lil bayan. Ikut dah. Idafat lil bayan dengan idafat bayaniyah ada beza sedikit bagi orang yang membezakan dua tu. Lapan ni akan sebut. Okey, ini sifatil ma'ani, idafah di sini lil bayan. Dhabituhu, dhabit dia, pengenalan dia. Kita nak kenal idafat lil bayan tu an yakuna bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi umumun wa khususun bi itlaqin, bahawa antara mudhaf dan mudhafu ilaih itu ada umum khusus mutlak. Umum dan khusus secara mutlak, secara itlaq. Okey. Apa maksud antara mudhaf dengan mudhafu ilaih? Umum khusus mutlak, atau dinamakan umum khusus bi itlaq, samalah. Amun wa khasun mutlak, umum khusus mutlak sama. Kama fi syajari arak, contoh umum khusus mutlaknya seperti syajari arak, pokok arak. Pokok arak tu apa? Asugi, kayu arak tu lah. Okey. Jadi alaqah dia macam mana? Bulat yang besar, bulat yang kecil di dalamnya. Jadi bulat yang besar itu sifat, dalamnya itu ma'ani. Ada tu. Bodoh ada. Sifat ma'ani. Syajar arok. Umum pada sifat, sama ada ma'ani ke maknawiyah salbi sifat. Khusus pada ma'ani merujuk pada sifat yang maujudah. Syajar arak, pokok arak. Umum syajar merangkumi pokok arak dan selain pokok-pokok lain. Khusus arak kepada satu jenis pokok sahaja. Okey. Jadi idafah sifat ma'ani min idafah lil bayan. La
al-idafatu la al-idafatil bayaniyah. Bukan idafat bayaniyah. Bukan idafat bayaniyah. Jadi ada bezalah antara idafat lil bayan dengan idafah bayaniyah. Dan macam mana idafah bayaniyah ni? Wa dhabituha, dhabit pengenalan dia, tanda ni, tanda idafah bayaniyah ay yakuna bainal mudhafi wal mudhafi ilaihi umumun wa khususun min wajhin, ataupun kata-kata amun khasun wajhi, samalah. Umum wa khususun wajhi sama. Umum dan khusus wajhi daripada satu pihak. Pada satu wajah sahaja. Dia jadi am pada satu wajah, khusus pada wajah yang lain. Okey. Kama fi khatami hadidin, seperti khatami hadidin, cicing besi. Umum khusus wajhi alaqah dia mana? Umum khusus wajhi alaqah dia? Ingat? Izzat? Bulat tengah. Mana lukisan ni? Temu di sini. Khatamu hadidin, cicing besi. Jadi antara dua lafaz, lafaz khatam dengan hadid, bertemu pada khatamu hadidin, cicing besi, maka alaqah antara khatamu hadid, lafaz khatam hadid tu alaqah umum khusus wajhi, di mana umum khatam cincin merangkumi cicing besi dan selain pada besi, khusus pada cicing besi. Umum hadid sama ada cicing ke pitu ke apa, umum, khusus pada cicing besi. Nampak tak? Jadi itu nak kena idafah bayaniyah. Maka idafah bayaniyah antara mudhaf dan mudhaf ilaih perkaitannya umum khusus wajhi. Maka bila begitu, sifatul ma'ani dia tergolong alaqah dia umum khusus mutlak. Dia tak jadi gini. Kalau gini sifat ma'ani suku temu pada sifat ma'ani, tak betul. Sebab ma'ani itu sifat dah. Ma'ani itu sebahagian sifat. Faham tak? Jadi ma'ani itu duduk dalam sifat dah. Maka alaqah dia itu khusus ma'ani kepada sifat maujudat, umum sifat merangkumi ma'ani dan selain ma'ani. Okay? Faham? Faham? Lagi? Okay. Kama fi khatami hadidin wa ulima min dhalika, maka dipaham, diketahui daripada demikian itu, anna baina idafataini mughayaratun. Diketahui antara dua idafah tadi ada beza. Mana idafah lil bayan dengan idafah bayaniyah ada beza. Idafah lil bayan sandaran tujuan nak memperkenalkan ataupun nak menerangkan. Idafah bayaniyah sandaran yang bangsa penerangan. Kalau bahasa Melayu tak boleh beza. Tak boleh beza sebab dia bukan sama. Tapi kita faham kok topik apa makna bayaniyah umum khusus mutlak, umum khusus min wajhin, lil bayan tu umum khusus mutlak. Okey. Jadi faham daripada situ ada beza antara idafah lil bayan dengan idafah bayaniyah. Wa huwa sahihu, itu qaul yang sahih, makna ada beza. Wa qila bima'nan wahidin innahuma
bima'nan wahidin. Kata satu pandangan, dua-dua tu satu makna je. Idhafah bayaniyah, idhafah lil bayan sama sahaja. Kama huwa muwaddahun fi mahallihi, sebagaimana itu diterangkan pada tempatnya. Tengok dalam ilmu bayan lah, nampak tak? Tengok dalam ilmu bayan, ilmu balaghah. Okey. Jadi itu ada beza antara sifat idhafah bayaniyah dengan idhafah lil bayan. Qauluhu wahiyal qudratu, sifat ma'ani yang pertama kudrat. Ai as-sab'u wahia ai as-sab'u sifatin, tujuh sifat allati tusamma sifatil ma'ani, yang dinamakan ia tujuh itu akan sebagai sifat ma'ani, ialah kudrat. Hiya tu kembali pada tujuh lah. Qauluhu al-qudratu hiya, apa itu kudrat? Hiya sifatun wujudiyatun qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat yang wujudi, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang bangsa ada, jenis ada, yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yata'atta biha, dengannya. Yata'atta ni makna, yata'atta kita makna, kalau bahasa ta'atta ni makna yashulu, bersiap, bersedia, mampu, maksud dia belaka lah. Tapi kita sini terjemah dengan dia, terus je lah. Ijadu kulli mumkinin, dengannya mengada setiap mungkin, mengada oleh Allah akan setiap mungkin. Ijadu kulli tu idhafah masdar kepada maf'ul. Dengannya, kita seakan tak terjemah tau. Tak terjemah tak apa, sebab ya ta'atta kadang terjemah dengan mampu dengannya, mendatangi dengannya, mudah dengannya. Jadi tak comel pula kalau kita nak terjemah begitu sifat Tuhan kan. Jadi terus je kita masuk, sebab maklum dah, dengannya mengada akan setiap mungkin. Wa i'damuhu, dengannya meniadakan Allah akan setiap mungkin. Ya. Jadi setiap mungkin ni nak baca bawah tu. Baca bawah tu. Jadi mungkin ni, benda mungkin ni umum je lah. Sama ada benda mungkin yang bahasa wujudi, iktibar ni sekali Tuhan buat. Ada. Atau kalau tanya, Tuhan buat langit bumi, tengah Tuhan buat tak? Tuhan buat langit bumi, tengah Tuhan buat tak? Langit dan bumi, tengah tu Tuhan buat tak? Kita buat perigi, gali perigi, buat gali tepi tau, tengah tu kita buat tak? Buat ke tak buat? Oh pula tepi kita buat tau. Kita buat kita buat stok samping, tengah buat tak? Tak buat tau, dah sadar. Tapi hendak murak. Kita buat bangunan bulat tak? Bulat. Tepi tu kita buat susun bata. Tengah tu kita buat tak? Tak buat, tapi kita nak. Dah boleh tak kata ni sebuah buat? Boleh juga. Dan bawah ni dia bincang. Dia kata ya ta'atta biha hasyiah ada tak? Ada. Hasyiah. Ya qauluhu ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin ila akhirih. Ni bawah ni. Al muradu bil ijad ma yashmalul itsbata
merangkumi isbat. Ijad bukan makna benda hak tak ada pada ada je. Itu istilah mutakallimin. Ijad ai ikhraju ataupun ikhraju syai'in min adam ila wujud. Mengeluarkan sesuatu daripada tak ada jadi ada. Tapi bila isbat umum ke, tak mesti benda hak dibuat tu ada. Ada dengan maksud ya tahaqqaq fil kharij litadkhulal ahwal, supaya masuk ahwal juga. Sebab ahwal ni bukan benda maujud kan. Alal qawli biha, atau kau yang mengisbatkan ahwal. Fa innaha maqdurah, itu dalam ta'alluq qudrat. Ahwal juga. Bal wal i'tibarat, masuk juga i'tibar. Benda hak memang tak ada, hanya faham. So, ala ma qala Syekh Thu'ailib min anna al-qudrata tata'allaqu bil umur al-i'tibariyah. Bahawa kudrat juga bertaalluk dengan umur i'tibariyah. Nampak sini? Tak, hak kita biasanya benda hak i'tibariyah ni, taalluk kudrat ni benda hak ada. Tak ada kau hatta benda hak jenis i'tibari pun kudrat bertaalluk juga. Allati laha tahaqqukun fil kharij. Mana i'tibari yang ada tahakkuk pada kharij, kahayatil alam, seperti keadaan alam. Alam ni bentuk mana? Ada bentuk bulat ke, kurawi ke? Bentuk dia tu. Bentuk ada tak? Katakanlah alam ni bentuk bulat. Katakanlah. Tak boleh pasal apa kata alam ni bentuk bulat kan? Alam ni bentuk bulat. Arash tu bentuk kubah contohnya. Bentuk bulat tu ada tak? Tak ada. Hak adanya diri zat alam tu. Bentuk tu hanya dipaham. Bulat, tiang tu bulat tu. Bulat tu ada tak? Tak ada. Hak adanya zat tiang, tapi dipaham. Hak tu hak bulat tu faham tak tak? Ta'alluq dengan kudrat tak? Kata masuk juga. Masuk juga. Waqtiranil arad bil jauhar, dan menyertai arad dengan jauhar. Arad sifat duduk pada jauhar, menyertai berdiri arad pada jauhar tu. Itu maujud ke mafhum je? Mafhum je. Ia tak wujud. Hak mafhum tu hamba tak? Nampak tak? Jadi tak kira kata hatta i'tibariyah masuk sekali. Wal qawl bi anna dhalika laysa min muta'allaqatil qudrati yushbihu tawalluda. Kau yang mengatakan benda itu tidak bukan daripada perkara ta'alluq kudrat, itu menyerupai dengan kau dengan tawallud. Kau dengan tawallud. Ni i'tiqad falsafah tawallud. Tahu tawallud? Apa ni tawallud? Bola kita tendang. Sentuhan kaki kita ke bola tu, hak bergerak kali pertama tu kaki kita buat. Contohlah ni bukan i'tiqad Mu'tazilah, bukan nak kabur ni. Kaki kita yang menggerakkan bola, masa dia bergerak daripada tempat asal, daripada statik kepada gerak tu kaki kita hak mula. Hak lepas tu kau ni gerak. Kaki kita gerak ke? Tak dah. Kita akad dah kaki kita. Dia bergerak secara tawallud. Beranak panggil. Lepas gerak sekali gerak. Kalau sains ni panggil apa? Apa nama ni? Nama apa? Nama apa istilah dia? Mereka gerakan apa? Allahu Akbar. Bukan tanah. Awak gerak ni. Mekanika kinetik. Ayuh, kinetik. Gerakan kinetik kalau sains buat. Jadi gerakan kinetik tu. Hak lepas tu kaki kita tak tendang dah. Kita tendang mula-mula je tu. Jadi gerakan pertama tu memang kaki kita buat. Lepas dia tu gerak dia tu. Kinetik. Tambah ni tawallud. Jadi sendiri lah kira.
Hak tu ahli falsafah kata gitu lah. Ahli sunnah kata tak. Hatta hak lepas tu, hak kita tendang pun bukan kita buat, kita usaha, Tuhan buat juga. Hak gerak lepas tu Tuhan buat juga. Terserah tu. Jadi hak kata iktibari ni bukan Tuhan buat, seakan-akan pandangan macam tawallud. Nak kata gitu je. Bal huwa tawallud bi ainihi. Bahkan dia itu diri tawallud dah, sebab Tuhan nak buat dah iktibar. Benda tu ada sendiri, Tuhan buat aja. Zat tiba-tiba berbentuk ia bulat. Tawallud lah tu. Tuhan buat zat, Tuhan buat arah. Iktirang tu berlaku sendiri. Tak tawallud tu. Nampak tak? Tu penyamaan dia dari yang mengatakan kalau tak bertakluk dengan iktibariyah. Tinggi sikit ni. Kalau rendah-rendah lah, tak tahu tinggi rendah. Tapi benda ni benda akliyah sikit lah. Tak ada kaitan dengan ilahiyat pun, cuma nak faham macam mana mau faham alam. Gitu je. Jadi berkait dengan akidah ni, maka dibincangkan sini ijad kullu mungkin tu. Mungkin benda maksud mungkin. Lepas tu dibincang pula al-mantuzi'a intiza'i kharijiyah tu. Tak apa mulalah tu. Tak. Okey. Tapi jelas kita di sini bahawa kudrat bertakluk dengan setiap mungkin. Maka mungkin tu pula lah dibahas pula. Tu. Jadi hak kata buat benda ada pun tak ada lah musannif kata macam silap dah. Cuma seakan-akan dia mengqasirkan, mehadkan kudrah tu pada benda wujudi saja. Pada benda wujudi saja. Tapi kalau hak kata gitu pun, kata-kata tu benda hak wujud saja, hak tu Tuhan nak buat ke? Tak. Bukan Tuhan nak buat. Tak bertakluk dengan kudrat, tapi Tuhan nak. Tu kata buat bulat tu, hak tepi je buat, hak dalam tu tak buat. Memang tak buat. Sebab apa? Sebab benda tak ada. Benda tak ada, tapi nak tak? Nak. Jadi tidaklah makna silap pun. Cuma dia bawa satu pandangan kata hatta kudrat pun bertakluk dengan ahwal, dengan i'tibarat. Okey. Kadza qala al-mutakallimun. Dengan itulah berkata ulama ahli kalam. Wa fi qaulihim, pada perkataan mereka itu, ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu, dengannya mengada akan Allah setiap mungkin dan meniadakan, isyaratun ila ta'alluqiha suluhiyil qadimi, mengisyaratkan kepada ta'alluq kudrat yang suluhi qadim. Ta'alluq kudrat yang suluhi qadim. Jadi sifat ma'ani ni kita tak nampak, seakan-akan kita nampak senang itu dah. Tapi sebenarnya sejak lahirnya pokok yang ilmu makrifat ni, nampaknya ada guna sifat ma'ani kita mengaji dengan ilmu sifat 20 ni. Sebab benda tak ada orang hurah sifat ma'ani sebagaimana pokok batiniah ni hurah. Dia hurah sifat ma'ani hak Tuhan tu ialah sifat ma'ani pada kita. Faham tak? Kita bicara sifat ma'ani hak Tuhan ni. Qa'imatun bi zati ta'rif, sifatun wujudiyatun qa'imatun bi zatihi ta'ala, yata'atta biha ijadu kullu mumkinin. Tu ta'rif dia. Tiba-tiba dia kata kita nak kenal sifat ma'ani Tuhan, kita tengok sifat ma'ani pada kita. Ada 7 sifat ma'ani pada kita. Dah apa kaitan kita dengan Tuhan? Lepas tu mula dia kaitkan dengan hadis Nabi, wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi,
wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Mula dia kaitkan kata ketika itu bila Allah orang tu Allah Taala dah kasih, akulah penglihat yang dia melihat dengan dia. Jadi dia kata basar kita ni ialah mazhar, majla. Dengan kata lain kita boleh kata pinjaman daripada basar Tuhan. Tapi basar kita tak sama basar Tuhan. Ngelak agak sikit. Tak apa kalau kata sama memang out terus lah. Rupa-rupa tenang tak. Tapi dia boleh kata makna pinjam hak kita ni ialah jelmaan zahiran sifat basar Tuhan. Sama kita ini zahiran penjelmaan pinjaman sifat basar Tuhan, tapi hak kita fana, hak tu tak fana. Apa kaitan basar kita basar Tuhan? Sama kita sama Tuhan. Sama kita basar kita sifat ada pada kita ni. Kadang ulama tulis supaya nak kenal je bahawa kita ada pendengar, tapi pendengar kita tak sama pendengar Tuhan. Kita lemah, bukan hak kita ni ambil pada Tuhan. Basar sama kita Tuhan buat dengan sifat kudrat dia. Bukan ambil hak sama tu tak kita, tapi hak kita ni lemah, hak tu kuat. Apa beza? Sama basar kita segala sifat yang ada pada kita kudrat iradat ni Allah Ta'ala buat dengan sifat kudrat dia lah. Bukan dengan sama dia tu ada sama kita, dengan basar dia tu ada basar kita. Tak nak kait tu. Sifat sama basar bukan sifat kata apa? Apa nama ni, taksih. Bukan taksih apa? Kudrat bersifat ta'thir. Sifat sama basar bukan takluk taksir. Basar Tuhan bukan takluk taksir. Hak membuatnya ialah kudrat takluk taksir yang mencipta, mengeluarkan min hayyizil adam ila hayyizil wujud. Jadi bila kemas dengan ta'rif ni, ada usah kira awak lain. Tak. Hak sufi benar pun tak lari ada ni. Tauhid sufi tetap tauhid yang sama, cuma mereka merasa dan memahami dan menghayati penghayatan tauhid tu je. Bukan benda hak lain daripada tafsiran yang ulama ahli kalam buat. Itu zahirah batiniyah yang berlaku dalam masyarakat Melayu. Sebab apa? Sebab antara kesalahan besar, hak mengajar tu tak faham sangat. Cakap sifat ma'ani, kita ada sifat ma'ani, lepas tu pada kita maknawiyah kita ada mana, ma'ani kita ada pada mana. Benda kait dengan ma'ani kita, maknawiyah kita. Okey. Isyarat kepada ta'alluq kudrat yang suluhi qadim. Wahwa, apa suluhi qadim? Salahiyatuha fil azal lil ijadi wal i'dam. Layak dan patut, mampu, salah kudrat itu pada azali untuk mengadakan dan meniadakan. Makna sebelum ada makhluk, Allah Ta'ala dah bersifat dengan sifatnya. Kenapa penting faham masalah ta'alluq ni? Sebab keluar iskal yang menyebabkan sebahagian daripada kata Ibn Taymiyah lah, Ibn Taymiyah antaranya dia mengisbatkan hawadith la awwala laha, adanya makhluk yang tak ada awal baginya. Sebab apa? Punca iskal, Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersifat dengan Khaliq sejak daripada azali. Tuhan bersifat dengan makhluk, Khaliq, pencipta kan? Dan makhluk tak ada. Makhluk tak ada, mana boleh tak panggil Khaliq? Nak panggil Khaliq kena ada makhluk. Maka tak dapat tidak ada makhluk sebelum yang dicipta oleh Allah Ta'ala, sebelum ada makhluk ini. Dan sebelum tu adalah makhluk lain, Tuhan cerita. Belum tu adalah makhluk lain. Kalau tak ada makhluk, tak dipanggil Tuhan Khaliq.
maka pandangan itu membawa kepada isbat hawadith la awwalalaha, adanya makhluk yang tak ada awal. Bagaimana sifat Tuhan tu qadim, azali, khaliqiyah Tuhan tu, sifat Allah Ta'ala mencipta tu, maka adalah benda yang dicipta sebelum tu. Nampak? Sebab apa? Sebab tak faham ni. Kalau nampak di beza dalam masalah ta'alluq sifat ma'ani ni, sesat salah tu. Adakah mesti kena ada makhluk baru Allah tu bersifat dengan khaliq? Adakah kena ada marzuk yang diberi rezeki baru Tuhan itu dinama razik, razak? Tak mesti. Sebab itu Asy'ariyah ni dia menerangkan manhaj ni, maka sesat. Kalau tidak akan jadi gitu. Hak ni akan qadimun naul alam. Alam ni baharu afraq dia. Nau' dia qadim. Sebab apa nau' kena qadim? Kalau tidak, Tuhan nak jadi siapa? Kalau tak ada benda, Tuhan nak jadi benda masa tu. Padahal dia sejak azali bersifat dengan khaliq, bersifat dengan kudrat. Kalau gitu lemah. Nampak tak? Okey. Jadi Asy'ariyah kata tak mesti kena ada makhluk baru Tuhan tu bersifat khaliq. Tak mesti kena ada maqdur, benda yang dicipta baru Tuhan tu bersifat kudrat. Kudrat Allah ada sejak azali. Dah tak ada apa yang dicipta, tak ada masalah. Dah sifat tu sia-sia, tak sia-sia. Dah sifat tu tak berfungsi, bukan tak berfungsi. Suluhi qadim, layak dan mampu sifat sejak azali untuk mencipta dan meniadakan. Tapi Tuhan tak buat, dah ikut dia Tuhan. Nampak tak? Jadi bila Asy'ariyah, Maturidiyah menghuraikan gini, jadi ada masalah sesat. Huraian ada hawadithula awwalalaha pun tak pakar, salah belaka. Sebab dia akan mengisbatkan ada benda lain yang qadim selain daripada zat Tuhan, sesat. Maka tengok dekat isyarat ila ta'alluq qadim wa huwa salahiyatuha fil azal, boleh, mampu, kudrat pada azali untuk mengadakan dan meniadakan. Sifat kudrat Tuhan sejak azali Tuhan bersifat dengan sifat segala sifatnya. Tapi masa tu sifat tak pakar ke bukan tak pakar, dia layak tapi Tuhan tak buat. Nah, Tuhan tidak menentukan pada waktu itu untuk mencipta makhluk. La ila ta'alluqiha tanjiziyil hadith, tidak merujuk kepada ta'alluq kudrat yang tanjizil hadith. Jadi sini faham daripada ta'rif itu, iaitu ya ta'atta biha ijadu kullu mumkinin wa idamuhu tu, faham situ dia merujuk kepada suluhul qadim. Dia tidak merujuk kepada tanjizil hadis. Pada ta'rif ni ada pun kudrat, dua-dua ta'alluq ada. Jadi tidak merujuk kepada ta'alluqnya yang tanjizil hadis. Apa dia ta'alluq kudrat yang tanjizil hadis? Huwal ijadu wal i'damu bil fi'li, mengada dan meniada dengan sungguh ti. Bil fi'li dengan sungguh ti. Bukan dengan perbuatan. Bil fi'li dengan sungguh ti. Lawannya bil quwwah. Bil quwwah tu mampu, tak buat lagi. Ijad bil fi'li buat sungguh ti. Ijad bil quwwah mampu buat tapi tak buat lagi. Itu istilah mantik. Bil quwwah dengan bil fi'li. Jadi bil fi'li tu maksud sungguh ti, bukan dengan perbuatan. Li'annal mutabadara minat ta'biri bitta'ati huwal awal, kerana yang segera faham, mutabadara yang segera faham daripada ta'bir ayat musannif tadi, mana ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damu, faham daripada tu wal awal, yang pertama, iaitu kalau tengok ada ta'rif musannif tu seakan-akan dia nak merujuk kepada ta'alluq suluhi qadim je. Seakan-akan mana kudrat tu kan sifatun wujudiyatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin. Dengannya Tuhan mengadakan mungkin, maknanya tak buat lagi.
merujuk pada suluhi qadim. Jadi seakan ni dia nak ta'liq kepada ta'rif. Nak ta'liq pada ta'rif. Nak kritik pada ta'rif tu. Okey. Wa aidan at-ta'biru bi kulli mumkinin yaqtadhihi. Dan lagi ta'bir dengan bi kulli mumkinin, setiap mungkin itu memberi fahamnya. Yaqtadhihi memberi faham tadi, memberi faham merujuk kepada suluhi qadimnya. Li'annaha la tata'allaqu ta'alluqan tanjiziyan hadithan bi kulli mumkinin. Kerana kudrat itu tidak bertakluk akan sebagai ta'alluq tanjizil hadis dengan setiap mungkin. Ta'alluq kudrat yang tanjizi hadis bertakluk setiap mungkin ke? Bertakluk setiap mungkin ke? Tak. Bertakluk dengan apa yang dikhususkan oleh iradah je. Bukan setiap mungkin. Setiap mungkin mana takluk belaka. Abu Jahal Islam mungkin tak? Abu Jahal Islam mungkin tak? Tak mungkin. Mungkin. Dah bertakluk tak kudrat? Bertakluk ke tak? Tak bertakluk tanjizi hadis. Sebab tu Tuhan nak buat. Tapi bertakluk suluhi qadim. Faham tak? Jadi faham daripada ta'bir musannif bi kulli mumkinin, ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin, bahawa merujuk kepada suluhi qadim lah. Ini bahas kepada ta'rif belaka ni. Ni masih perbahasan ta'rif lagi. Bukan nak cerita ta'alluq kudrat. Ta'alluq kudrat memang dua. Pertama suluhi qadim, tanjizi hadis. Itu maklum dah. Sekarang ni kenapa dia mari suluhi qadim tanjiz ni? Ni nak bahas ta'rif tadi. Seakan ta'rif musannif itu hanya terhad kepada suluhi qadim je. Okey. Idzil mumkinu alladhi ta'allaqa ilmu Allah ta'ala bi'adami wujudihi. Kerana mungkin yang bertakluk ilmu Tuhan dengan tiada adanya ia mungkin tadi. Ka imani Abi Jahlin, seperti iman Abu Jahal, la tata'allaku bihi dzalika ta'alluqa, tidak bertakluk dengannya, dengan mungkin tu. Dzalika ta'alluku, oleh demikian ta'alluq. Tak ta'alluq. La tata'allaku bihi dzalika ta'alluku, tidak bertakluk dengannya. Ta'alluq ni maf'ul mutlaq. Tidak bertakluk kudrat dengannya akan sebagai ta'alluq itu. Jadi maf'ul mutlaq. Tidak bertakluk akan sebagai ta'alluq tu. Imam Abu Jahal adakah bertakluk dengan kudrat akan sebagai ta'alluq tanjizil hadis? Imam Abu Jahal, jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab Abu Jahal tak beriman. Kalau bertakluk, nescaya Abu Jahal pasti beriman. Tapi tak beriman dia, mati kufur. Maka tidak bertakluk iman Abu Jahal dengan kudrat akan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Sebab tak berlaku. Wa in ta'allaqat bihi ta'alluqan suluhiyan qadiman, walaupun bertakluk dengannya dengan mungkin, ya, mungkin yang ta'allaqa ilmullah bi'adami wujudihi tadi, walaupun bertakluk dengannya akan sebagai ta'alluq suluhi qadim. Tapi tengok pada suluhi qadim, Imam Abu Jahal tu bertakluk ke tak bertakluk? Takluk lah. Kalau tak bertakluk, jadi mustahil pula. Jadi mustahil pula. Adakah dia mustahil? Qalbu haqaiq, bertukar hakikat. Benda hak mungkin jadi mustahil pula. Jadi kalau melihatkan kepada iman Abu Jahal dari segi Allah boleh nak menjadikannya beriman,
maka melihat kepada suluhi qadim, maka bertakluk dia. Bertakluk dia. Wa bihadza jumi'a, dihimpunkan, bainal khilaf, antara berlawanan khilaf yang ada fi kaunihi, pada keadaannya alladhi ta'allaqa ilmu Allah bi'adami wujudi, maqduran aw ghaira maqdurin, dia itu makdur dan dia tidak makdur. Ni himpun kot cara ni lah. Orang kata Imam Abu Jahal tu bertakluk dengan kudrat. Jawabnya bertakluk dan tidak bertakluk. Makdur dengan tidak makdur. Makdur kot mana? Makdur lihat kepada suluhil qadim. Tidak makdur melihat kepada tanjizi hadis. Situ lah. Hal yang samalah berlaku dalam kata Imam Ghazali, laisa fil imkan abda'u mimma kan. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tidak ada pada wujud ini yang lebih cantik, indah daripada yang dah ada. Laisa fil imkan abda'u mimma kan. Tak ada dalam alam ni hak lebih comel pada orang ni. Faham seakan-akan hak ni hak paling comel, Tuhan tak mampu buat alam hak lagi comel lagi. Faham tak tu? Tak betul. Dah Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali merujuk kepada tanjizi hadis, dan benda itu tidak bertakluk dengan iradat Tuhan. Maka tak ada lah. Hak ni je ada. Tapi adakah itu menafikan kudrat Tuhan yang suluhi qadim? Tak. Fajumi'a wa bihadza jumi'a bainal khilaf fi kaunihi maqduran aw ghairu maqdur, pada keadaan suatu itu mampu dan tidak mampu. Apa maksud mampu? Bertakluk dengan kudrat dengan tidak bertakluk dengan kudrat. Tengok kepada ni lah, sama ada dia suluhi qadim ataupun tanjizi hadis. Fahumilal awwalu, maka ditanggung yang pertama, ala ta'alluqis suluhil qadimi, di atas ta'alluq suluhil qadim. Maka benda itu maqdur, benda itu masuk dalam kudrat Tuhan melihat kepada suluhil qadim. Iman Abu Jahal masuk dalam maqdur Allah Ta'ala melihat kepada suluhil qadim. Wathani ala ta'alluqi tanjizil hadis, dan yang kedua di atas ta'alluq tanjizi hadis. Fatalakhasa, maka tersimpulnya atau khulasahnya, anna lil qudrati ta'alluqaini, isim anna muakhar, bagi kudrat itu ada dua ta'alluq. Ahaduhuma, salah satunya suluhiyun qadim, salah satu suluhi qadim, wal akharu tanjiziyun hadis, tanjizi hadis. Satu suluhi qadim, satu tanjizi hadis. Kita sipu balik ni. Takut hilang. Ngere kat lain takut hilang buca. Jangan buca. Ni dak jauh ni. Setengah kitab kalang lain. Allah, jauh dia ke. Jauh bincang-bincang, lepas tu baru masuk balik. Dak masuk balik jalan. Ni kira dak jauh dah ni. Tapi dia khulasah balik. Kudrat itu bukan nak nafi dua ta'alluq. Hak kata tidak tu tadi tu kan. Dia ada dua ta'alluq. Cuma hak tadi kritik pada bicara pada ta'rif. Okey. Lakin hadza ala sabilil ijmal. Ini atas jalan umum. Atas jalan umum, kudrat berta'alluq, ada dua ta'alluq, suluhil qadim, tanjizi hadis. Amma ala sabilit tafsil, adapun secara perinci, falaha sab'u ta'alluqatin. Kudrat ni ada 7 ta'alluq. Melihat kepada apa yang berlaku, kudrat itu ada 7 ta'alluq secara tafsir. Al-awwalu, yang pertama, suluhiyul qadimu, suluhi qadim. Apa dia suluhi qadim? Wa huwa salahiyatuha fil azal lil ijadi wal i'dam. Mampu dan layak, boleh
kudrat sejak azali lagi nak mengada dan meniada. Ni suluhul qadir. Mana Allah Ta'ala sebelum ada makhluk, Tuhan boleh buat. Tuhan boleh tak nak meniadakan. Salah, layak, mampu. Yang kedua, athani kaunul mumkini fi ma la yazalu qabla wujudihi fi qabdatil qudrah. Keadaan mungkin fi ma la yazal. Mana? Nak jumpa mana fi ma la yazal? Nak jumpa mana? Syekh Jamal jumpa mana? Mana? Sebut direct. Tak faham kan? Pada keadaan hadis. Luar pada azali. Azali hadis. Jadi fima la yazal lawan bagi azali ya. Azali ni ulama letak hak tak ada waktu. Sebelum ada waktu azal. Waktu tak ada iktibar, waktu tak ada iktibar. Itu azali. Fi ma la yazal setelah iktibar waktu. Kalau dalam tasawuf dia panggil fil azal tu maqam ahadiyah. Fi ma la yazal maqam wahidiyah. Duk cakap tasawuf enggak? Nak syuhud. Ingat orang lain tak syuhud. Kadang cakap je tak tahu maksud. Azali pun tak tahu. Pelik semua buat ni. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi nuktah infisal antara waktu detik tu benda tu kan. Ada kata Nur Muhammad tak? Nur Muhammad waktu memisahkan antara azal dengan fima la yazal. Nur Muhammad tu coding ke tak? Tak coding kan? Makhluk. Kalau tak makhluk juga habis lah. Jadi situ. Jadi pada pemisah tu makna start daripada adanya pengiraan waktu tu kita nama fima la yazal. Kalau terjemah betul-betul pada barang yang tidak luput ya. Pada barang yang tidak hilang dia. Tu nak terjemah kan dia berat. Kaunul mungkin fima la yazal, keadaan mungkin pada barang yang tidak luput ya. Nak ada luput. Istilah dia dah panggil fima la yazal tu maknanya setelah adanya ta'ayyun. Okey. Jadi masa tu makhluk Tuhan tak cerita lagi. Keadaan mungkin pada barang fima la yazal qabla wujudi, sebelum Tuhan cipta. Fi qabdatil qudrah, dalam genggaman kudrat Tuhan. Okey. Sebelum ada masa kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah, adalah Allah esa bertunggalan ia dan tiada sesuatu bersama ia. Allah dengan ahadiyahnya, keesaannya, tak ada makhluk. Lepas tu Tuhan nak buat makhluk. Tempoh tu start dah fima yazal. Tuhan nak buat gitu. Tuhan nak buat gitu. Hak bila nak buat tu, sebelum buat tu, keadaan makhluk ni ada dalam genggaman Tuhan. Apa maksud? Masa tu Allah Ta'ala boleh nak buat, Allah Ta'ala boleh nak kekalkan dia tiada, makhluk ni tak ada lagi, Tuhan tak mau buat, dan Allah Ta'ala boleh nak mengadakan dia. Faham tak? Sebelum ada apa-apa, Allah bertunggalan ia. Lepas tu Allah nak tentu nak buat sebelum ada makhluk. Makhluk tu dalam genggaman Tuhan. Bukan genggaman ni, bukan. Maknanya dalam ta'aluk kudrat Tuhan. Tuhan nak kekalkan makhluk ni tak ada, dengan kata Tuhan tak mau buat, ataupun Tuhan nak buat boleh belaka.
Duduknya makhluk dalam keadaan genggaman kudrat qabdah Tuhan, tu nama ta'alluq qabdah. Jadi adanya makhluk sebelum Tuhan cipta. Adanya makhluk sebelum Tuhan cipta. Bukan pada azali. Fima la yazal, setelah dita'ayyunkan masa, sebelum Tuhan cipta, makhluk itu fi qabdatil qudrah, ada dalam genggaman kudrat Tuhan. Bimakna anna Allah Ta'ala insya'a abqahu ala adamih, dengan makna Allah kalau Tuhan nak, Tuhan boleh kekalkan, tak ada makhluk, tak ada lagi kan. Wa insya'a awjadahu biha, kalau Tuhan nak, Tuhan adakan makhluk dengannya, dengan kudrat. Sebab apa? Nak katanya makhluk takkan terlepas walaupun sedetik dari kudrat Tuhan. Hatta masa dia tak ada pun bertakluk dengan kudrat Tuhan. Masa makhluk tak ada. Faham tak? Tu umum takluk kudrat kan. Tu kalau faham akidah betul-betul, ni kok syuhud dah ni. Cuma merasa kan. Makna masa makhluk tak ada lagi pun takluk kudrat Tuhan dah takluk dah. Takluk ke mana? Takluk qabdah. Boleh Tuhan nak kekalkan, tak ada. Boleh Tuhan nak mengadakannya. Cuma tinggal lagi merasakan itu dan menjelirakan dalam situ je. Tak ada benda belik-belik. Dia takkan lari daripada akidah. Hak ni makna wujudiyah, ahadiyah, wahidiyah yang ulama sebut, yang ahli sufi sebut dan syair ni ya. Bukan hak dipaham oleh pokok makrifat tu. Wa huwa min aqsami ta'alluqatil qabdah, itu termasuk daripada bahagian-bahagian ta'alluq qabdah, genggam ni Tuhan nak kekal gitu boleh, nak buat lain pun boleh. Wala takilna ila anfusina tarfata ain, makna makhluk ni tak lepas wala sekelip mata pun tak lepas daripada kudrat Tuhan. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ijadullahi ta'ala asy-syai'a, maf'ul bagi masdar, biha bil qudrah fi ma la yazal. Tengok lepas ni fi ma yazal lah ke? Tadi fil azal kan? Fil azal tak boleh nak kira waktu dah, sebab azali kita dah tahu dah. Tu luar daripada jangkauan masa. Yang ketiga, mengadakan Allah akan sesuatu dengan kudrat pada fi ma la yazal. Setelah Tuhan ta'ayyunkan nak mengadakan, maka Tuhan buat sendiri, Tuhan buat sungguh-sungguh. Wa huwa min aqsami ta'alluqi tanjizil hadis, itu daripada bahagi ta'alluq tanjizi hadis. Maknanya Tuhan buat makhluk, Tuhan buat sungguh ya, adalah makhluk pertama ikutlah qalam ke air ke Nur Muhammad ke, ikutlah tak khilaf para ulama tu. Warabi'u kaunul mumkini halata wujudihi fi qabdatil qudrah, keadaan mungkin ketika wujudnya itu dalam genggaman kudrat Tuhan. Masa kita ada dah ni, ambil kita lah contoh, ada kita ni dah wujud dah, Tuhan dah ta'ayyunkan kita pada waktu ni ada kita. Keadaan mungkin, keadaan kita ketika adanya kita masih dalam genggaman kudrat Tuhan, tak lepas. Bimakna anna Allah Ta'ala insya'a abqahu ala wujudihi, kalau Tuhan nak, Tuhan kekalkan ada kita. Wa insya'a a'damahu biha, kalau Tuhan nak, Tuhan akan adamkan, Tuhan akan hapuskan dengannya, dengan kudrat tadi. Dan kalau Tuhan nak, jadi mana itu? Mati bukan adam. Mati berpindah roh. Fana, tak ada. Jasad tak ada, roh tak ada. Kalau kita dalam ta'alluq qabdah Tuhan, kalau Tuhan nak, Tuhan kekalkan kita ada. Kalau Tuhan nak, Tuhan akan i'damkan. I'dam apa? Tak ada langsung lah. Bukan mati. Mati tu ada lagi, berpindah je roh daripada jasad keluar. Jadi tak lepas juga. Tarfata ain, sekelip mata dah lepas. Wa huwa min aqsami ta'alluqatil qabdah, itu masuk daripada bahagi ta'alluq qabdah juga. Wal khamisu i'damullahi syai'a biha, meniadakan Allah Ta'ala akan suatu dengan kudrat. Wa huwa
Allah Ta'ala akan matikan makhluk ni. Allah Ta'ala akan musnahkan makhluk. Kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap sesuatu akan musnah. Tuhan cerita kan, Tuhan akan musnahkan makhluk ini. I'damullahi syai'a biha, dengan kudrat. Wa huwa min aqsami ta'alluqi tanjizil hadith. Itu daripada bahagi ta'alluq tanjizi hadith. Wasadisu kaunul mumkini halata adamihi fi qabdatil qudrah. Bila makhluk ni Tuhan hapus, Tuhan musnahkan semua sekali, masa tak ada tu, mungkin duduk mana? Keadaan mungkin ketika tiadanya dalam genggaman kudrat Tuhan juga, qabdah Tuhan juga. Dengan makna annallaha ta'ala insya'a abqahu ala adamih. Kalau Tuhan nak, Tuhan akan kekalkan tiadanya dia, ada. Wa insya'a aujadahu biha. Kalau Tuhan nak, Tuhan akan menghidupkan, mengadakan dengan kudrat tadi. Wa huwa min aqsami ta'alluqatil qabdah. Masuk dalam bahagi ta'alluq qabdah juga. Okey. Wasabi'u, yang ketujuh, ijadullahi syai'a biha hinal ba'thi. Mengadakan Allah akan sesuatu dengan kudrat ketika bangkit. Bila hari kiamat ni Tuhan bangkit, berta'alluq kudrat Tuhan akan sebagai ta'alluq tanjizi hadith. Tuhan cipta mula makhluk, cipta sungguti, ada makhluk, hidup balik makhluk. Wa huwa min aqsami ta'alluqi tanjizil hadis. Jadi ada satu ta'alluq suluhi, 3 ta'alluq qabdah, dan 3 ta'alluq tanjizi hadis. 3 ta'alluq tanjizi hadis. Hak 7 tu lah, ya. Habis itu lah dia bincang, habis itu habis sampai kita bangkit. Wa hadza mana hadza huwa ni, ini dia. Wasakatu, dan para ulama diam, an ta'alluqiha bi syai' ba'da dzalik. Ulama, ada sebahagian ulama setakat berhenti 7 tu ya. Dia tidak bincang lagi ta'alluq kudrat dengan sesuatu setelah pada itu, setelah Tuhan bangkit. Ta'alluq mana? Apa dia? Wa huwa kaunuhu fi qabdatil qudrah, iaitu keadaan makhluk alam ketika itu dalam qabdah kudrat Tuhan juga. Dah bila Tuhan bangkit kita kan, dah tu tak ada ta'alluq, dah ada ta'alluq qabdah juga. Tuhan nak kekalkan ahli syurga dalam syurga, ahli neraka dalam neraka. Tidakkah tu semua dalam qabdah Tuhan? Jadi bimakna anna Allah Ta'ala insya'a abqahu ala wujudihi wa insya'a a'damahu biha. Jika Tuhan nak, Tuhan kekalkan. Kalau Tuhan nak, Tuhan akan hapuskan. Biqat'in nadhari 'anil adillati syar'iyyah, tanpa melihat kepada dalil-dalil syarak al-waridati fi dzalik, yang datang pada demikian itu. Sebab tu ulama dah bincang, sebab ada dalil syarak mengatakan makhluk ni yang dapat nikmat syurga kekal, nikmat neraka pun kekal. Dah. Jadi dia berhenti situ je. Tapi kalau kita nak kira juga tanpa melihat kepada nas, ahli syurga mendapat nikmat yang kekal dalam syurga, ahli neraka yang dapat nikmat kekal dalam neraka, tanpa bincang tu, boleh bilang lagi. Boleh bilang lagi, iaitu ta'alluq qabdah setelah mahsyar tadi. Dah. Fa idza dhamma hadha ta'alluqu ila sab'ati sabiqah, bila dihimpunkan ta'alluq ini kepada 7 yang lalu, kanatil jumlah thamaniyatan, maka adalah ta'alluq tu 8. Kalau kita tambah hak ni segi 8. Ini tanpa melihat kepada nah syarak yang mengatakan hari kiamat macam ni tu, tak lihat, tak tengoklah. Jadi ta'alluq 8 ataupun 7. Nak bilang membilang tu masing-masing lah. Qauluhu wal iradatu wallahu ta'ala alam. Kisah malam ni. Sallallahu alaihi wasallam.